Kan? So program ni selepas ni kita akan bersama dengan moderator Cikgu Saiful Fadlan yang akan bersama dengan tetamu jemputan kita Ja, dan juga selepas tu akan diakori balik kepada penyampaian kata-kata hikmah lah daripada Cikgu Anwar, insyaAllah. So saya tak nak buang masa, sekarang pun dah 9.30, tepat waktunya, setengah jam yang pertama ni. Kan kita jemput Cikgu Saiful untuk lead program bersama tetamu jemputan kita. Carry on Cikgu Saiful. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Rusdi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Shidi, AMCD yang dikasihi, disayangi CAM Cikgu Muhammad Anwar Nordin, walaupun 3 bulan dah tak jumpa tapi hari-hari jumpa. Hari-hari saya jumpa dia sekarang. Yang kita raikan, kita punya tetamu yang kita ambil khusus naik flight daripada KL, Puan Juliana. So selamat datang ke Muhammad Anwar Agency. Bos Syarul, sama juga 2-3 hari ni kerap jumpa kan, Bos Syarul, Brother Ipoh, Bos Saiful, Cik Syam, para AM, Cikgu Jo, Shidi, Rosli, Cikgu Mat bersama Unify baru, promo Cikgu Mat, siapa lagi AM yang ada? Asyik tak ada, Zabrut tak ada, para EP serta WP, terima kasih sekalian. So malam ini kita Kak Asyah ada, saya cari malam lah 50 orang lebih. Malam ni kita bukanlah terlalu tense sangat, tegang sangat, kita santai. Kita pun tak maulah nanti Puan Juliana dia sangat pun tak mau. Kita nak santai je. Santai-santai je. Jadi kita akan ada 2 hala, tapi yang jadi perkara yang bestnya sebab saya jadi moderator. Jadi saya boleh bercakap dengan Puan Juliana. Tuan-tuan, puan dalam grup ni saya mohon. Yang pertama, saya mohon untuk mute-kan tuan-tuan punya speaker. Termasuk CM. Baik bos. Sebab dia ada session dia. Bos ada session bos. Yang kedua, bagi menghormati tetamu kita. Kita nak jumpa depan-depan. Saya rasa saya tak pernah jumpa Puan Juliana depan-depan. Saya ni pemalu orangnya. Saya tapi hari ni kita janganlah tutup muka kita, buka kita punya kamera. Ini menghormati tetamu, macam kita jumpa orang lah kan, tutup muka macam mana. Saya minta kerjasama semua, kita on kita punya kamera supaya yalah kan tetamu pun rasa seronok nak tengok. Kita ni bukan senang berjumpa 56 orang sini 59 partisipan semua. So alhamdulillah. Jadi inilah ruang. So macam ada kat belakang saya ni, pelancaran projek 2000 Muhammad Anwar Agency. Ni kan pelancaran ni. So kita buat ni khusus untuk kita semua. Cikgu Anwar punya fikir dia buat, dan satu pengisian kita jemput champion. Jemput champion ni, Puan Juliana Amiruddin. So Sidi buat saya muka besar, saya nampak kan. Saya pula malu tengok saya sendiri. Soalan kita akan berkomunikasi. Pun. Siap cikgu kacau jap. Boleh bos. Boleh buat tak ni dalam skrin tu boleh nampak Cikgu Saiful dan juga JA. Yang tu kena kita punya CD. Yang tu saya ingat personal kot yang boleh. Sebab dia base kepada siapa bercakap, gambar dia keluar. Yang tu dia pakai ada apps juga, dia pakai apps. Dia tu pakai apps. Dia pakai apps. Okeylah, tak apalah. Nanti kita upgrade, Okey, sorry kacau sekejap. Okey, minta maaf. Yang ni nanti bila JA bercakap, gambar dia akan keluar. Saya akan diam. Oh, okey. Soalan pertama saya lah buat perjalanan. Soalan pertama saya.
Macam mana penjual ni boleh nervous, jangan nervous. Soalan saya lagi nervous sebab Bos Syahrul tu sedia-sedia ada kat skrin saya. Okay. Bos Syahrul cakap, "Anwar, kenapa dia orang ada kat skrin saya? Kalau tak ada tu okey sikit lah." Okey. Soalan pertama, macam mana boleh involve? Macam mana boleh terlibat dengan industri reject shop ni? Ni industri reject macam mana tu pada JA? Silakan. Okay, terima kasih kita punya moderator Tuan Saiful Jangan tuan, Cikgu Saiful. Cikgu Saiful. Okay. So Tuan. hai semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sayang daripada JA khas untuk semua grup Cikgu Anwar Nordin lah. So saya berbesar hati dan terima kasih sangat-sangat atas jemputan pada malam ni untuk saya kongsikan apa yang pengalaman saya dalam industri. Tak lama pun, baru dalam 5 tahun sahaja. So saya kongsikanlah apa yang saya lalui kan. So salam 9 Syawal daripada JA buat semua. So berbalik pada soalan Cikgu Saiful tadi kan, macam mana saya boleh get involved dalam industri takaful ni. Memang saya setuju dengan Cikgu Saiful di mana industri takaful memang business rejection kan. Business yang kita orang yang tak ada pun dia kata ada. Memang dia nak tolak kita. Tapi actually saya 10 tahun yang lepas daripada 2010 saya punya leader CAM Puan Latifah, dia dah rekrut saya tapi pada masa tu kita ada kerja lain jadi saya tak terima lah cadangan untuk menjadi ejen sebab bagi saya macam susah. Sebab bila jadi ejen ni saya ada satu skeptical minded di mana kita jadi ejen kita tak ada basic. Jadi saya fikir masa tu macam mana nanti nak bayar komitmen. Tapi itulah katakan bila Allah kata memang dah rezeki kita ditetapkan. Saya datang juga dalam industri pada tahun 2015. Tapi pada ketika saya datang pada 2015 tu, saya datang dalam keadaan yang bukan dalam keadaan yang kata selesa. Bukan dalam keadaan yang sesuai. Di mana pada ketika itu saya bersama dengan arwah suami, masa tu dia disahkan sakit kanser. Jadi di situlah saya bermula. Kenapa saya join tu? Sebab arwah suami sakit. Jadi saya nak jaga dia sepenuhnya. Jadi saya decide untuk resign daripada kerja sebelum tu. Jadi saya rasa pada masa tu hanya jadi ejen takaful je yang mungkin saya boleh jaga arwah suami sebaiknya tanpa perlu ada kekangan ataupun kekangan daripada company ke dan sebagainya. So itulah kenapa saya bermula pada 2015. Okay, so maksudnya bisnes satu bisnes yang relax. So setuju tak dengan saya? Dia relax, dia tiada tekanan, no punch card, semua urus ni kan JA kan? Okay. So dia sebenarnya dalam apa juga bisnes yang kita lakukan, tak kisahlah bisnes apa pun. Tekanan ataupun stres tu ada dekat mana sudut pun. Cuma bagi saya bisnes takaful ni satu bisnes yang saya tak tahu macam mana, tapi saya tak tahu semua orang macam mana lah. Tapi saya bermula dengan kerana terpaksa sebab tak ada kerja lain dah yang saya boleh buat. Tapi saya fikir saya kena juga generate income. Saya kena juga bina sesuatu. Maknanya saya kena bekerja juga sebab saya dah tahu keadaan suami tu sakit. Dan doktor pun kata dia punya sel kanser tu jenis yang agresif and so on. Jadi mungkin tak boleh nak bekerja lagi. Jadi saya kata saya kena buat sesuatu. Tapi bila kita dah dapat kita punya kita panggil apa, kita dapat hot button, red button di dalam industri takaful, sebenarnya bisnes ni lah yang paling best gila, paling indah sebab sebab tak tahulah, saya rasa saya memang sangat-sangat jatuh cinta dengan bisnes ni. Sebab bisnes ni masa you adjust sendiri, you tidak ada tekanan daripada segi you nak bayar sewa kedai ke, nak punch card ke, nak apa macam Cikgu Saiful cakap tu. So saya harap semua orang pun rasa macam mana saya rasa lah. Bila you jumpa red button ataupun hot button untuk menjadi seorang perunding takaful, you memang tak akan cari lain lah. Macam itulah ceritanya kan. Itulah sebab tu ramai dalam sini sebenarnya JA kan. Semua dah puluh-puluh tahun dah. So dia jatuh cinta dah sebenarnya. Lebih kan cuma red button tak jumpa, dia jumpa blue button, yellow button, red button tu yang kita jumpa lagi. So kita harap malam ni JA boleh bawa kita ke red button itulah. Okey. InsyaAllah. Soalan kedua saya. Mula-mula buat sale lah. Mula-mula dulu buat sale. Saya dulu buat sale mula sekali pada orang sebelah saya. Saya dulu jadi ejen pasal saya malu. Alah,
Bukan pasal tekanan, tapi padahalnya kalau dikaji balik tekanan lah. Saya tipu CA saya. Waktu tu lah. Dia saya kan. Saya tipu. Dia kata ada duit, ada. Padahal RS tak ada pun sebenarnya. So, jadi saya push diri saya. Saya tak tahu sebenarnya CA buat macam mana first day jadi agent. Kes macam mana yang CA dapat. Adakah kes tu terus terima, kena reject sampai tertonggeng-tonggeng ke, kena tumbuk ke macam mana? First dapat mula-mula buat sale tu. Okey, terima kasih Cikgu Saiful. Ni soalan yang memang saya rasa even kalau you dah jadi agent yang dah lama dalam industri pun kita akan facing benda ni. Macam mana kita nak bermula. Orang yang baru join dalam industri dia ada kekangan dia tersendiri. Orang yang dah medium dalam industri pun ada kekangan sendiri. Bila dah lama, ada saya dengar agent kata dia dah kehabisan prospek. Jadi sebenarnya business ni is depend on you sebenarnya. Macam saya sendiri, bila kita jadi agent baru, saya tak pernah dengar lagi lah kalau dia betul-betul fresh dalam industri, maknanya dia baru betul-betul dalam industri, saya tak pernah lagi dia kata industri ni senang gila nak mati. Saya tak pernah lagi. Semua orang biasanya akan cakap business ni susah, tak tahu cara macam mana. Tapi satulah yang dalam grup Cikgu Anwar-Nordin ni ramai yang baru ke yang sekarang ni, malam ni? Malam ni campur-campur lah je. Campur-campur. Ada yang baru, ada yang tua pun ada. Yang tua Saya pun tua dah. Senyum lah. Okay, so jadi apa saya nak cakap tadi saya bermula 2015 tu memang struggle gila sebab saya dapat agent code 8 hari bulan 4 2015 dan tarikh itu adalah tarikh yang sama juga arwah suami saya disahkan kanser. Jadi you imagine hari yang sama dapat agent code, hari yang sama juga arwah suami confirm disahkan kanser. Jadi saya bermula memang susah gila sebab you nak adapt dengan keadaan baru, arwah suami sakit dengan berulang-alik kerap pergi hospital. Tapi dalam masa yang sama saya nak bina saya punya kerjaya dalam bisnes takaful yang susah ni pada mula tu lah, pada masa tu. Jadi dia first bila kita nak jadi usahawan takaful, you kena betul-betul ada mindset sebagai usahawan. Kalau you tidak ada mindset sebagai usahawan, you memang tak boleh nak pergi jauh dalam industri. So jadi saya masa tu, saya dengan tak ada kata kontak yang bagus, saya tak ada networking yang bagus masa tu. Jadi saya bergerak dengan apa yang ada. So nasihat saya pada yang mungkin dah lama tapi nak bermula semula ataupun yang baru nak bermula dalam bidang ni, so you hanya perlu buat adalah bergerak dengan apa yang you ada. You jangan comparekan diri you, orang tu boleh lah dia kerja bank, dia banyak lah kawan-kawan ni, orang tu boleh lah family dia macam ni. You jangan. You hanya bergerak dengan apa yang you ada. Masa tu saya tak ada kontak yang bagus, saya tak ada networking yang bagus, saya punya circle of friend pun kecil. Lepas tu saya punya adik-beradik pada masa tu semua pun macam tak berapa nak support. So jadi saya kata okey tak apa. So tak semestinya kalau diorang tak support, I tak boleh buat. Jadi kita mesti kena ada, saya ada satu konsep di mana memang saya pakai hari ni, saya berjumpa dengan mana-mana leader walaupun saya dah baru 5 tahun dalam industri, saya gunakan konsep follow bodoh-bodoh. Tapi hasil tak berapa nak bodoh. Maksud follow bodoh-bodoh ni, sebab dalam bisnes takaful ni is very kata powerful, very indah tau. Sebab bila you nak mulakan bisnes yang mana dah berpuluh-puluh tahun atau dah berbelas tahun, dia dah ada SOP tersendiri. You just copy paste saja. Kalau you nak berniaga satu benda yang baru, you baru nak buka, you kena try and error. You nak kena cari SOP dia macam mana, yang ni okey ke, ni tak okey ke. Tapi dalam bisnes insurans ataupun takaful ni, you tak perlu dah nak melalui liku-liku kata perjalanan yang susah untuk you bina you punya perniagaan. You hanya perlu buat adalah you buka minda you, lapangkan hati you untuk supaya senang dibimbing, senang diajar dan you follow lah bodoh-bodoh apa yang leader you ajar. As long leader you bukan ajar benda-benda yang orang kata menyalahi undang-undang, yang bukan ikut kita punya agama dan menyalahi agama kita ke kan. Jadi you ikut saja. Jadi saya hanya fokus kepada siapa yang depan saya, itulah orang yang saya akan sharekan pasal takaful. Siapa klien pertama? Klien pertama saya ingat lagi itu adalah saya punya kawan. Okay. Macam mana bila CA cerita tu, macam mana dia? Reaksi dia? Okay, masa saya memula tu saya cari sebab according to Puan Latifah, dia sudah cakap dalam banyak-banyak kawan you,
You cari seorang yang memang selesa gila you bercakap dengan dia, dan kalau you nak cakap apa pun dia boleh bagi ruang ataupun peluang untuk dia dengar. Jadi saya carilah kawan saya seorang ni, nama dia Emma kan. So, saya cakap dengan dia, Mama cakap kan, I baru buat satu bisnes iaitu bisnes takaful. Jadi nak minta tolong lah sebab sekarang ni my boss Puan Latifah tu, I cakap Puan Latifah lah, dia nak bagi I satu KPI. So kalau I lepas KPI ni, then only I boleh join dia punya agency. Kalau I tak lepas KPI ni, I tak boleh join the industry. Tapi I ni kan betul-betul nak buat bisnes takaful because sekarang my husband sakit, I cakap. Jadi I tak boleh nak kerja dengan company apa benda semua, siapa nak jaga husband I. Jadi I minta tolong lah, you tak ambil pun tak apa, you just tolong I supaya I boleh masuk dalam agensi Puan Latifah. So you dengar, lepas tu you bagi feedback. Kalau you rasa benda ni mendatangkan kebaikan kepada you nak sign up, okay, I memang welcome you on board lah. Tapi kalau you rasa benda ni tak apa, tak nak, it's okay. At least you tolong I. Jadi I menggunakan modal you tolong I untuk KPI, untuk I join agensi LNK. So daripada situ memudahkan I untuk buat sharing. So tapi bila kita buat sharing tu, sebab you ada satu peluang saja tau. Bila orang dah bagi you peluang, jadi you kena cerita dengan betul-betul supaya dia dapat memberi impact kepada orang yang mendengar. So itu yang saya belajar masa mula-mula dulu. Okey, so maksudnya senang dia cari orang yang malu alah dengan kita lah kan. Kita kata yes je, jawapan dia pun yes. So saya ingat ramai orang macam tu sebenarnya. Malu alah. First day pergi cari orang yang malu alah kat kita. And lagi satu, lupa nak sebab teringat kan. Lagi satu, kebanyakan orang dia sebenarnya bukan bisnes ni susah, tapi sebenarnya mindset you yang awal-awal dah blocking tau. Ya, saya setuju. Sebenarnya you tugas you adalah sebagai consultant, tugas you sebagai wealth planner. Tugas you bukan wealth planner come client. Ini kadang-kadang kita ni sebagai ejen kita lah fikir apa kita nak cakap, tapi dalam masa yang sama kita pun fikir apa penerimaan orang kepada aku, dia nak reject ke, dia nak fikir apa. No, actually you sebagai ejen you fikir tugas you je. Tugas you apa? Tugas you is untuk terangkan ataupun menyampaikan, educate orang tentang kebaikan takaful. Bukan tugas you nak fikir kalau aku message dia nanti dia macam mana dengan aku. Kan kadang-kadang dia cakap apa pula. You tak boleh fikir benda tu. Klien biar dia punya tugas. Klien tugas dia nak decide sama ada dia nak terima apa yang kita cakap atau tidak. Tugas kita hanya menyampaikan je. Please remember apa yang saya cakap ni, tugas you bukan agent come client. Tugas you hanya agent sahaja. Kita jangan jadi hakim. Ayat ni dulu kita biasa sembang. Kita jangan jadi hakim. Kita sebenarnya yang menghakimi klien kita. Kita kata kawan ni tak boleh ambil. Kita jadi hakim. Kenapa? Kita jadi hakim. Tu ayat lama dah tu Cikgu Ana, kita tak sembang. Jangan jadi hakim sebenarnya. Okey, terima kasih Cik. Belum habis lagi. Itu baru soalan teaser baru soalan pemanah badan. Malam ni pukul 2 kita jangka. Pukul 2. Dari Negeri Sembilan nak balik ke KL lebih kurang 2 jam kan, sejam lebih tu lambatlah. Alright, kita ada banyak produk tau J. Produk kita macam-macam, produk ada, produk tak ada, sat ada, biskut tak, semua ada. So JA fokus pada produk apa pada peringkat awal dan apa yang kekuatan produk tu yang maksudnya bagi saya apa sebenarnya JA sale untuk produk tu. Itulah clear dia senang macam tu. Oh, okey. Saya tak tahu lah sebab setiap orang dia ada cara masing-masing kan. Tapi saya ni mungkinlah disebabkan saya sendiri ada pengalaman sebenar, maknanya dalam realiti kehidupan menghadapi keadaan ataupun situasi di mana arwah suami diuji dengan kanser. Jadi saya lalui betul-betul kehidupan apabila diuji tu bagaimana apa benda semua. Jadi saya bawakan teori kisah ini supaya saya bila jumpa dengan sesiapa sahaja, saya akan share tentang real life kalau bila you betul-betul diuji dengan musibah. So jadi saya tak meletakkan apa-apa produk. Jadi bila saya jumpa tu saya akan buat fact finding, saya akan tanya dia punya macam mana? Memakai sales idea tentang kehidupan, kanser, yang real life tu sebenarnya macam mana. Maksudnya menyedarkan prospek kita lah kan.
Mungkin tips untuk senang kita buat penjualan adalah bagaimana kita boleh meletakkan sesuatu masalah kepada prospek itu, dan bila kita dah letakkan prospek itu dalam keadaan bermasalah, dan kita akan tanya dia. Okay, contoh katalah kan you tahu benda ni penting and so on, apa benda semua. So kalau lah kata dia tak ada kerja dia apa-apa, apa jalan keluar yang you dah sediakan? What is the best preparation have you been done yang you dah buat ataupun you plan ataupun you bercadang? Boleh tak you sharekan dengan saya? So nanti dia akan cakap, maksud you apa? So maksudnya sekarang ni Encik kan ada pendapatan which is you earn every month daripada pekerjaan you. Katalah sekarang you ada income 5,000. So what will happen if something bad happens to you? You tak boleh nak earn lagi duit pendapatan tu. So what will happen to you punya family? Ada tak siapa-siapa yang boleh datang tolong bagi bantuan every month 5,000 kepada you? So dia kata tak ada. So you namakan satu nama, boleh tak Encik? Satu sahaja nama ataupun mungkin boleh scroll dekat handphone you. Mungkin dia boleh bantu at least untuk 3 bulan ke 6 bulan. Dia kata tak ada. Okay, kalau tak ada, apa persediaan terbaik ataupun yang dalam perancangan you ataupun mungkin you dah buat untuk you pastikan you ada income yang sama tiap-tiap bulan untuk you menghadapi keadaan apabila diuji? Boleh share dengan saya? So dia kata tak ada. Okay, kalau tak ada, you dalam keadaan yang sangat membimbangkan. Because hari-hari you punya family is rely on you punya income. But how come you tidak ada apa-apa perancangan untuk sesuatu di luar jangka you? Because kita tidak tahu ketidaktentuan risiko dalam hidup ni macam mana kan. So boleh saya tunjukkan satu cara yang mudah, murah dan berkesan untuk you pastikan you ada income untuk you jadikan sebagai backup kewangan yang kukuh. So boleh saya sharekan? So biasanya diorang akan okey lah. Macam itulah caranya lebih kurang. Jadi kita buka pemikiran sebenarnya. Kita ajak klien duduk dalam dunia kita, ayak dia, bagi dia setuju dengan kita. Sebenarnya masalah klien sebenarnya sama kan, berkait dengan income replacement, income protection, dia ada apa-apa, itulah masalah dia orang kan, betul Cik kan? Betul sangat. Ya, alright. 5 tahun dah dalam industri, achievement pun dahsyat sebenarnya kan. Alhamdulillah. So sebenarnya macam mana JA memilihkan hati, sentiasa bersemangat, apa benda JA buat untuk pastikan JA sentiasa on track. Ada je bukan on track, tak malu ni memang tak ada lah agent insurance. Siapa yang malu dia tak jadi agent insurance. Betul. Semua muka tak malu ni kan, muka tebal memang tebal kan, kena halau. Saya dulu zaman saya jadi referee saya kena tumbuk, zaman saya jadi agent saya tak tumbuk kan. Jadi apa yang JA buat sampai sentiasa high level, top lah, dia punya maximum speed tu sentiasa ada. Apa yang JA buat? Okay, benda ni memang kita kena pasakkan dalam kita punya minda, dalam diri kita. Bila you buat sesuatu tu, because kita punya, bagi saya lah, saya tak tahu semua orang kan, sebab bagi saya bisnes takaful ni, ini adalah saya punya perut nasi. So daripada income bisnes takaful ni, saya nak kena bayar rumah, nak bayar kereta, saya nak bagi allowance kat mak saya, untuk tolong adik-adik saya. Jadi apa saja perbelanjaan saya melalui bisnes ni. Saya tidak ada bisnes lain dan saya tidak bercadang langsung untuk saya macam berhenti daripada industri takaful ni. Malah saya memikirkan dari hari ke hari bagaimana sebenarnya saya boleh membawa saya punya bisnes takaful ni kepada yang lebih besar. So saya ada dream. Jadi kita kena letakkan, kena anggap macam bisnes takaful ni macam kita kerja lah. Sebab saya jadi ejen bukan solid terus jadi ejen. Saya kerja dulu kan. Jadi kalau kita bekerja dengan company, kita boleh rajin masuk pukul 8.30 balik pukul 5. Hari-hari kita dikerah, bayar gaji banyak tu je. Tapi kenapa bila kita jadi ejen, kita tidak ada momentum yang sama? Masa kita kerja dengan company, ingat balik masa dulu-dulu kan, kita penat macam mana pun, kita bergaduh dengan suami kita ke, bergaduh dengan isteri kita ke, kita ada apa-apa masalah ke. Bila kena kerja, kita terpaksa juga dengan muka toyanya pergi kerja untuk masuk kerja kan. Tapi kenapa bila jadi takaful, jiwa kita mudah koyak. Kita punya mental mudah koyak. Asal customer, klien reject sikit je kita dah rasa bisnes susah. So that's why I cakap, bila you ada that kind of attitude, you maknanya tak betul-betul menjiwai bisnes takaful. You kena betul-betul ada mindset sebagai usahawan. Sebab bila kita berniaga, takkan kita nak biarkan bisnes kita lingkup. Takkan disebabkan, kalau kata you berniaga nasi lemak kan, hari ni you buka kedai, hanya ada seorang je beli nasi lemak you. So besok you tak payah niaga ke? Lusa tak payah berniaga ke?
Sebab dia akan ada hari-hari ups and down dalam bisnes. Jadi itu yang kenapa saya anggap saya punya bisnes Takaful is saya punya pekerjaan yang memang saya kena buat hari-hari. Regardless lah saya ada appointment ke, saya tak ada appointment ke, saya akan mencari cara untuk bagaimana saya nak dapatkan momentum. So satu tips adalah bagaimana you nak dapat momentum adalah you sentiasa share dengan orang lain tentang yang baik-baik. Mungkin macam saya contoh saya pernah down yang sangat teruk apabila arwah suami saya meninggal. So arwah suami saya meninggal 2017 bulan 10. Masa tu saya tak hit lagi tau. Saya tak hit lagi saya punya target untuk 2017 tu, which is pergi Zurich kan. Masa tu kita punya trip adalah pergi Switzerland. You imagine arwah suami saya meninggal bulan 10, saya hanya ada 2 bulan saja. Dan semua orang tahu bagaimana sayangnya saya dengan arwah ni. Bagaimana rapat saya dengan arwah. So satu pukulan yang sangat hebat. Tapi saya fikir balik, saya rasa kalau saya terus bersedih, saya terus berduka, usaha saya yang selama masa arwah hidup tu dah 7 bulan untuk tahun 2017 tu, kalau saya tak teruskan perjuangan saya lagi 2 bulan sehingga ke garisan yang terakhir, ke garisan penamat, jadi apa perjuangan saya selama ini? Jadi bila saya fikirkan balik, jadi kita kena cari big why ataupun kita kena cari sebab kenapa kita kena bermula, kenapa kita kena buat bisnes ni. And please ingat balik, kenapa you bermula, kenapa you masuk dalam industri hari pertama. You kena ingat balik, why you start. Jadi saya fikirkan benda tu, saya hanya berduka, saya hanya bersedih, memang murung lah, kata murung kan, dalam masa 2 minggu. 2 minggu saya tak keluar, saya duduk dalam bilik nangis. Lepas 2 minggu saya kata I need to get up. So saya bangun dalam keadaan saya masih dalam edar, saya keluar, pergi buat appointment, sambil buat appointment menangis depan klien, dalam kereta, and Alhamdulillah saya punya semangat tu, saya buat sampai hujung bulan 12, saya berjaya qualify saya punya Switzerland. You bayangkan dalam keadaan yang sangat terduduk. Jadi saya tak rasa semua orang yang dalam yang tengah malam ni, tengah-tengah dengar ni, saya tak rasa mungkinlah saya kenal seorang, Mamu kan, Mamu isteri dia kena kanser kan. Jadi mungkin dia faham apa yang saya rasa. Jadi saya tak rasa yang lain-lain tu mempunyai kekangan ataupun rintangan yang sangat hebat. Dan jangan tunggu sampai benda tu dah jadi baru you nak buat sesuatu. It's parade. It's sangat perit. It's better time sekarang ni you masih lagi dalam keadaan yang baik, boleh bisnes buat dengan baik, family boleh sokong dan sebagainya. You start now. So jadi sentiasa mencari cara, sentiasa mencari sebab apa yang membuatkan you teruja, excitement. Sama jugalah macam orang kata kan, bila dalam perkahwinan kan, dah kahwin lama-lama tu macam dah lesu je. So you kena carilah apa benda yang boleh bagi you excitement, keterujaan dalam satu-satu benda yang you buat. So itu yang JA buat lah. Ya, okey. Alright, JA. Siapa, sebentar dah, sorry JA dah. Kepada ahli-ahli semua, sekiranya tuan-tuan ada soalan, ini kita ni macam bersama dengan Ustaz Khairul juga. Tak boleh cakap, tapi boleh chatting. Boleh chat, nanti saya, Syidi akan check soalan-soalan yang nak tanya pada JA. JA pun boleh tanya direct, boleh tengok direct. Tapi kita jangan kacau, kita nak JA fokus pada saya je. Sebab JA soalan nanti saya pilih, Syidi juga akan bantu saya untuk memilih soalan-soalan. Tuan-tuan boleh tanya soalan apa saja berkait dengan JA tentang mungkin JA tak sentuh, you all nak tahu, boleh tanya dan nanti saya akan bacakan soalan. Okey JA, bila down kan, ialah dalam situasi late husband you dah tak ada, siapa yang JA bila ada masalah lah dalam bisnes, siapa yang JA refer? Siapa yang I refer? Yes. Okay, tipulah bila kita jadi agent ni mesti akan ada masa kita down, kita rasa macam susah gila. Tapi satu perangai saya, bila saya rasa down, saya sentiasa akan pergi jumpa saya punya leader ataupun saya jumpa orang-orang yang positif. Saya akan set lah call, saya call Kak Azhar ke, contohlah saya call Nini. Saya call lah siapa-siapa yang positif, saya akan duduk dengan orang, akan bersembah dengan orang. And saya akan rajin pergi masuk kelas-kelas. So saya tak akan duduk dekat rumah lama-lama. Saya tak akan layan jiwa, perasaan yang down tu dekat rumah. So bila you tengah down, you tengah tak ada rasa, tak ada momentum, duduk dekat rumah adalah perkara yang paling boleh menjahanamkan you. So you don't sit dekat rumah, don't stay at home. You kena keluar cari leader you. Kalau you rasa dengan leader tak boleh, you pergi cari orang-orang yang boleh bagi you moral support yang positif. You jangan cari orang yang sama down dengan you. Nanti you memang ke laut dalam lah. So, jadi saya memang akan pergi jumpa orang-orang yang positif dan saya akan masuk kelas. Saya pergilah kelas Cik Azhar ke,
saya pergi kelas Encik Ben ke. So untuk saya dapatkan momentum. Ya, okey. So berjumpa dengan orang-orang yang positif. Ramai orang positif. Lah ni kalau kita nak dapat positif daripada JA pun mudah. Friend lah dia di FB. Kan JA Ya, pun betul. mempositifkan. Lah ni banyak orang yang mempositifkan manusia di FB. Alright JA. Betul. JA sebut tadi stay at home. Jangan duduk di rumah. Tapi sekarang ni kita kena stay at home. Alright. Ya, betul. Musim PKPB, musim tadi pun Bos Syarul sebut tentang new normal. New norm. New norm yang permanent. Saya pun tadi terima kasih Bos Syarul. Yang meja belakang tu meja saya tu. Dah 3 bulan saya tak tengok meja saya. Kan Bos tunjuk meja saya tadi. Tapi saya seronok meja saya sekarang. Dalam bilik ada aircon. Kan Cikgu Anwar lagi seronok duduk makan kuih daripada raya tu makan kuih dia tak habis ke Cikgu Anwar. Okey. So apa yang JA rasa tentang situasi kita hari ini dalam keadaan tak boleh jumpa orang, apa yang JA buat? Allah Cik Lee ni boleh Allah faham ke akhir-akhir ni. Oh, JA ada problem. Hello? Ya, JA. Sekejap saya tengah sebentar. Sekejap Apa? Take your time. Sebab saya dekat luar. Okey. Oh, okey. Sebab saya kat luar lagi. Okey, apa tadi soalan? Maaf. Okay. Sekarang ni kita dalam new norm. Tak boleh jumpa orang, peluk orang pun tak boleh. Saya tak balik raya. Tak jumpa mak. Jadi mak pun tak boleh jumpa, prospek pun kita tak boleh jumpa. So apa yang JA buat dalam situasi baru macam sekarang? Okey, bagus sangat sebenarnya. Apa yang saya nampak, PKP ni bukan isu COVID-19 ni biasanya lah macam tahun-tahun sebelum ni, bila time bulan puasa macam Ramadan itu kan yang lepas, time bulan puasa kita akan rasa business sangat susah nak buat sebab kita rasa orang tak nak keluar, lepas tu masa terhad, malam orang nak tarawih, benda semua bagai kan. Tapi surprisingly, this year dalam isu COVID-19, kita kena PKP, masa tu belum boleh keluar lagi tau, memang 100% duduk kat rumah kan. Tapi sebenarnya I boleh buat business. I boleh buat business di rumah sahaja dengan hanya buat phone call. So macam benda tu memang tak pernah terfikir, memang tak pernah terlintas sebab bagi I dulu, nak buat phone call ni adalah perkara yang memang saya tak suka buat dan saya memang rasa bukan kemahiran saya nak buat phone call. Tapi bila PKP ni, sebenarnya buat bisnes takaful ni sebenarnya lebih mudah gila dengan hanya duduk kat rumah, kita buat phone call saja. Dengan teknik buat phone call yang betul, ada skrip yang betul, boleh close macam tu je. That's why yang kita dapat yang reward 1,000 tu kan. So I hat trick 3 bulan dapat 1,000 dengan hanya buat phone call dekat rumah sahaja. So phone call WhatsApp phone call WhatsApp lah. Yes kan. So maksudnya ramai sebenarnya actually situasi tu memang membantu kita. PKP ni bantu kita. Kawan-kawan saya ajak saya keluar makan sebenarnya. Dia tahu jenis kaki duduk kedai makan ni. Tapi saya beritahu PKP tu. Saya duduk di rumah. Jadi ramai orang mungkin macam kita kot takut nak keluar rumah kan. Jadi bila kita contact, dia orang boleh jawab macam Ustaz Musyid share dengan kita tadi. Calling mungkin ada orang nak angkat. Tapi WhatsApp semua orang baca. Kan? Okey. Betul. JA buat macam mana? Saya tengok JA dalam FB okey. Memang agak aktif di FB. FB JA memang dengan live FB pun ada kan JA buat. Lain-lain tempat, contoh WhatsApp, status ke macam mana, apa yang JA guna? Okay, kalau perasan dekat I punya Facebook, I memang aktif lah buat update. Kadang-kadang I bukan update hanya pasal takaful, I like macam more kepada storytelling about my life, about my team, about my work, my job, semua I buat dalam tu. And kalau perasan JA suka berselfie, perasan tak? So actually kan, I dapat prospek kan, that's why I tak kisah pun. Bila you nak buat marketing dekat Facebook, you don't care what other people think about you tau. So you just buat. Macam I ada sebab kenapa I rajin berselfie. So bila I selfie, akan ada lah orang-orang yang like apa benda semua. So nanti I akan tengok dekat like tu siapa. So kalau bukan agent,
So I akan nampak 2-3 kali dia like I punya posting ke apa ke, I punya selfie, nanti I akan approach dekat dia. So I akan approach, I pergi dekat messenger cakap, "Hai Encik sekian, hai Puan," cakap kan. Selalu saya nampak you like saya punya gambar selfie, maaf lah kalau mengganggu you punya wall ke apa ke, but anyway thank you sebab selalu like. Lepas tu semoga kita boleh berkawan lah. By the way kan, actually saya ni sebenarnya bercadang nak share dengan you pasal plan penggantian gaji. Sudi nak dengar? Atau buat macam tu je ayat I? So daripada situ I akan dapat prospek. Maksudnya lepas selfie then tak semestinya selfie lah, I mean benda-benda lain lah. Dan you kena tengok lah siapa yang like tu. Sebab saya tengok lepas ni semua orang selfie, tak tahulah siapa nak tengok selfie saya kan. Cikgu Anwar ini pun selfie, dia selfie topi kebun. Hari ni kan? dia selfie. Bos Syarul hari ni tak berpantun meeting kot. Bos Syarul tak ada selfie, tak ada apa. Ada gambar kita ya 2-3 hari ni. Gambar stimulus kan. So maksudnya dah ambil ruang untuk kita boleh bercakap dengan dia kot. Bila dia respon maksudnya kita menganggap positif yang dia sebenarnya nak bercakap dengan kita lah kot, no? Bersangka baik. Betul. Dia kita kena dia respon like saja. Oh ini orang ni memang nak sembang dengan aku ni. Kan? Ya. Sebab masa yang time PKP tu kan orang memang duduk kat rumah. Memang ada dapat rejection. Ni insurans ke? Dia terus cakap macam tu. So masa yang saya nak dapatkan yang reward 1,000 untuk 5 cases tu kan, saya memang purely daripada stranger dekat Facebook. So saya cakap dengan dia, tak apa Encik, saya tak minta pun you untuk ambil apa-apa plan dengan saya. Just saya nak sama-sama kita dapat pahala di bulan Ramadan ni, di mana Encik bantu saya jalankan tanggungjawab saya untuk buat sharing. So you dengar, so sama-sama dapat pahala. Dan yang saya pasti sama-sama akan dapat manfaat, ada ilmu yang dapat saya sampaikan kepada Encik. So dia kata, oh okey lah kalau macam tu, juga bulan puasa kan semua orang nak cari pahala kan. So that's how I gunakan idea tu untuk I dapat buat sharing. Okay. Ni kita ada soalan daripada netizen. Oh netizen. Ya silakan. Soalan ni tadi skrip mula untuk buka minda. Saya ingat skrip mula untuk buka minda. Boleh kot JA share sikit macam mana nak buka minda ni. Tadi kisah tentang kehidupan JA. Kan? Cerita tentang kanser. Lain-lain ada tak? Kaedah lain? Biasanya saya gunakan skrip yang kata memang simple gila. So saya jumpa dengan sesiapa pun saya akan guna skrip yang sama. Sebab bagi saya benda tu adalah benda yang itulah cara untuk kita educate masyarakat dekat luar sana apa sebenarnya fungsi takaful. Kita kena bagi diorang faham kenapa diorang kena ada takaful. What is the purpose they need to have kata polisi takaful. Kita kena bagi dia faham kenapa dia kena ada. Dan bila, tak adalah nak kata hebat sangat bila setiap kali kita, tapi sekurang-kurangnya itu pemahaman yang saya bawa dan selama 5 tahun saya buat lah. So satu kita nampakkan dia keadaan, kalau dia dalam keadaan yang baik, apa yang dia akan dapat. So maknanya contoh, katalah Encik sekarang Encik sihat betul. So dengan sihat ni you dapat bekerja, so every month you ada gaji yang baik. Dan daripada gaji itulah you dapat sara keluarga you, dapat bayar segala komitmen yang you sedang bina. Maknanya yang you sedang bina dan yang you dah cipta. Sebab katalah dalam umur dia 30 lebih. Saya rasa dalam keadaan sekarang ni, dalam umur you 35 contoh kan, 35 tahun, this is the best time for you to get a better life. Contoh, kalau you tak ada rumah, sekarang mungkin adalah masa yang sesuai untuk you beli rumah. Kalau you dah ada rumah, mungkin this is the best time for you to get another, orang kata untuk dapatkan second property. Mungkin tak ada anak, nak ada anak. Macam itulah saya cakap. So maknanya ini adalah the best period, orang kata the best time untuk you dapat better life. Tapi you need to remember lah cakap Encik kan, dalam kehidupan kita langit tak selalu cerah. So jadi dalam kita duk sibuk merancang apa yang kita nak untuk kita punya future, apa harapan kita bila nak bersara nanti, apa harapan bila anak-anak kita dah besar, you nak anak-anak tu jadi apa, belajar kat mana. So you mesti akan ada impian dan you sedang mengusahakan ke arah tu. Tapi itulah tugas saya, kenapa kita berjumpa hari ni. Saya sebagai perunding takaful, which is I adalah you punya future consultant. I need to advise you. Sebab dalam kehidupan ni, sesuatu mungkin boleh berlaku dalam keadaan you tidak ready. Dan benda tu berlaku secara tiba-tiba. Jadi saya sangat bimbang apa yang you dah ada sekarang ataupun apa yang you rancangkan, you akan rancangkan nanti, dia akan jadi hancur begitu saja. Dan kita lebih risau lagi kalau dia akan turut melibatkan orang-orang yang you sayang dalam you punya dalam hidup you. Sebab
kalau you sekarang sihat, ada kemungkinan tak boleh berlaku kematian mengejut secara tiba-tiba? So kita bagi dia jawab. Sebab mati tu pasti, setuju tak Encik? So you dapatkan 5 setuju daripada ataupun 5 yes daripada dia lah. Okay, dan lagi saya bimbang sekiranya berlaku secara tiba-tiba, hilang upaya kekal atau sakit kritikal. Benda ni mungkin jadi, mungkin tidak. Jadi what if kalau benda tu jadi? Kan bila benda tu jadi, dia akan mengakibatkan you tidak boleh bekerja lagi. Dan bila you tidak boleh bekerja lagi, apa akan jadi kepada you punya pendapatan? Dan apa akan jadi kepada komitmen you? So biar dia jawab. So bila dia dah jawab semua, okay cakap, Encik sedar tak sebenarnya instrumen takaful the only way yang you boleh buat something untuk you dapatkan backup financial yang strong. Yang ramai orang dekat luar sana dan mungkin termasuk Encik tidak sedar ataupun tidak tahu. Sebab ramai orang sekarang hanya tahu medical card penting. Tapi sebenarnya ada something lagi yang lebih besar impact dia yang you boleh dapatkan daripada takaful, which is plan penggantian gaji ataupun takaful hayat. So dia kata macam mana? Okay, kalau macam mana? Okay, sekarang ni Cik, kalau saya boleh tunjukkan satu cara yang mudah, macam mana you nak dapatkan balik you punya income bila you jadi apa-apa, so you nak dengar tak dengan lebih lanjut? So dia kata macam mana? Okay, macam ni kita terangkan lagi lah. So bila kita terangkan, okay, bila jadi apa-apa, you dapat income balik apa benda-benda semua tu, so adakah ini satu perancangan yang terbaik untuk you di masa akan datang, untuk you menghadapi ketidaktentuan risiko dalam hidup? So dia kata betul juga, tapi boleh tak sebelum saya nak terangkan lebih lanjut lagi, boleh tak Encik sharekan dengan saya apa perancangan yang you dah ada ataupun you nak buat untuk pastikan you ada income yang sama tiap-tiap bulan seandainya you tidak boleh bekerja lagi disebabkan you sakit ataupun hilang upaya kekal ataupun tiba-tiba you meninggal mengejut, macam mana dengan family you? Boleh tak you share dengan saya apa perancangan you? So nanti dia akan jawab lah apa benda, kebanyakannya memang tak ada perancangan lah bila you dah letakkan dia. So kalau macam tu, saya nak tahu kenapa you bersusah payah kerja siang malam, pagi petang siang malam untuk berikan yang terbaik kepada keluarga you. Kenapa you tidak merancang sesuatu yang lebih baik sebagai persediaan kalau jadi apa-apa pada you? So that's why saya sekarang ni sebagai future consultant you, saya nak mencadangkan you kena ada plan penggantian gaji. Sekiranya tak ada apa-apa berlaku, alhamdulillah, kita risau. Itulah kenapa purpose you kena ada plan takaful, supaya you boleh transferkan risiko tersebut kepada pihak ketiga so that you ada peace of mind. Jadi kalau ada apa-apa you tahu dah, you dah usaha untuk mengadakan takaful, dan kalau jadi apa-apa pada you, asbab yang ambil takaful ni Allah dah bantu you untuk meringankan beban keuangan you di masa akan datang. Wallahualam. So tengok tuan-tuan semua, jangan risau. Saya rasa tadi ada orang cuba rakam. Jangan risau. Sesi kita sesi kita direkod. Semua para netizen, para ahli-ahli sekalian, Muhammad Agency boleh tengok dekat kita punya FB nanti. InsyaAllah kita akan upload, so boleh ulang balik, tengok balik sesi kita ni. Bukan senang champion nak sembang. Berpeluh-peluh lah tu. Saya nampak tu berpeluh tu. Oh, panas ni. Tengah malam pakai blazer lagi ni. Demi grup Cikgu Anwaruddin. Terima kasih. Okay. Ada satu soalan lagi. Ni soalan ni simple lah ni. Boleh tak share sikit cara CA layan dan servis klien? Contoh, bagi hadiah ke, ucapan ke, macam mana servis tu? Okay, memang saya tak macam setengah orang yang memang orang kata memanjakan diorang punya klien dengan servis bagi macam-macam kan. Tapi saya, itu tahun pertama, tahun kedua adalah. Tapi bila kita dah ramai sangat klien, kita kadang-kadang tak menang tangan. Mana kita nak buat kerja kita, mana nak sekarang macam lagi dah buat recruitment dan sebagainya. Jadi start 2000, saya rasa lepas Allah meninggal kot, start 2018, bila saya ada new client, saya akan bagi tahu dengan mereka awal-awal bagaimana saya akan layan mereka. Contoh, okay, dia dah sign up dengan saya apa benda semua kan. Dan saya cakap, terima kasih kerana percayakan saya untuk jaga you punya portfolio kewangan takaful dengan Zurich Takaful. Tapi saya bagi tahu awal, saya dah dalam industri ni lebih kurang dalam 3 tahun, 4 tahun. Jadi saya bukan ada satu ataupun dua customer. Saya ada ramai klien yang saya perlu jaga. Tapi satu benda yang saya janjikan adalah apabila berlaku apa-apa yang melibatkan claim, saya adalah orang pertama yang akan ke depan untuk uruskan you punya urusan. Tapi dalam masa yang sama, kita masih lagi boleh orang kata ada good relationship, which is you follow I punya FB dan you tahu agent you masih hidup, you tahu agent you masih dalam industri, you boleh tahu perjalanan saya. Sebab satu kebaikan you ambil saya jadi agent adalah
saya adalah ejen yang aktif di Facebook. Jadi saya kena bagi tahu awal-awal dekat you. If let's say you dah jadi klien saya, katalah saya tak message you, saya tak bertanya khabar, sebagai contoh, you jangan terasa hati, jangan ada dalam fikiran you langsung bahawa I ni nak ni masa mula-mula je. Kan? Jadi nak bakal commission. So I cakap awal-awal dengan dia tau. I bagi tahu awal-awal. So that I cakap kalau you nak berconnection dengan saya, please do text me ataupun apa, saya mesti jawab. Saya bernyawa, saya buka mata, saya sedar, you text I, itu benda yang saya boleh janjikan. Tapi kalau untuk saya macam bersayang-sayang dengan you, maksudnya bersayang-sayang setiap masa bertanya khabar apa semua, ada kemungkinan saya tak dapat lakukan benda tu disebabkan oleh faktor kesibukan saya. Tapi kalau bab claim, saya memang boleh janji. Even kalau you nak rakam saya ni perbualan pasal claim pun, I don't mind. Because saya memang jaga bab claim. Sebab saya sendiri pernah mengalami situasi di mana mengharapkan duit pampasan takaful apabila arwah suami saya sakit. Jadi saya tahu macam mana keadaan tu. Jadi you please follow je dekat FB saya tengoklah ejen you masih aktif. So saya bagi tahu awal pada klien saya semua. And ada juga certain bila kadang-kadang kita teringat dan sebagainya, kita akan message lah diorang. Macam wish birthday. Saya jarang lah bagi gula-gula duit apa benda semua tu, jarang lah. Tapi saya bagi good service, which is good service ni adalah bila mereka bertanyakan soalan, saya tidak pernah membiarkan diorang tunggu lama. Walaupun pukul berapa, pukul 2 pagi pun kadang-kadang klien saya message ke apa ke, saya tetap jawab lah. Cuma message yang bersayang-sayang tak jawab lah. Ada ke message bersayang ni? Oh ramai. Aduh, jangan try. Agensi jangan try message bersayang-sayang ni. Okay, so saya biasa dapat satu soalan je. Ya, silakan. Kalau dia tanya saya, macam mana you nak pastikan? Dia tanya saya, macam mana you nak pastikan you boleh jaga saya sampai bila-bila? Klien tanya saya jawab apa tau? Saya kata saya nak pastikan susah. Tapi macam ni lah, saya cerita you je mati. Apa kata lepas saya keluar daripada tempat saya yang mati? So dia punya keyword je, kalau kita tak boleh convince, kita confusekan dia. Betul juga. Betul juga. Kalau you juga. ada sembang saya mati, you jaga saya. Sekarang ejen mati. So tak apalah. Biarlah tu Allah yang tentukan. Selagi kita hidup, kita jaga klien kita. Alright. Maksud saya akan bagi tahu pada klien, ada juga saya akan mention. So you ada dua cara untuk uruskan claim ataupun sebagainya. Satu, kalau you saya masih hidup lagi, itulah gunanya you kena ada ejen. So ejen you akan membantu you memudahkan segala urusan yang berkaitan dengan you punya portfolio. Tapi andai kata saya mati dulu ataupun saya tak ada dalam industri lagi dan sebagainya, you boleh terus direct pergi kepada Zurich Takaful. Sebab you sign up polisi di atas nama syarikat Zurich Takaful. Ejen hanyalah untuk memudahkan you saja. Betul. Okay. So saya pun kesian tengok DA tu panas tu. Okay, saya tak tu lampu jalan. Lampu jalan. Okay. Okay, saya boleh buka ruang, tapi saya buka ruang kat pos kita saja. Okay, silakan. Cikgu, apa-apa kod cikgu yang cikgu nak tanya dekat JA? Suara cikgu. Cikgu tak pakai. Okay, baru nak pakai. Alright, okay. Jadi yang pertamanya, terima kasih banyak MC kita pada malam ini, AM Saiful. Yang keduanya, kenapa saya cakap nampak muka saya? Memang nampak muka. Oh ya ke? Okey, yang keduanya, terima kasih banyak kepada bos-bos LSM, Branchit dan sebagainya. Terima kasih banyak masih bersama dengan kita. Yang kita raikan JA kita lah, saya selalu panggil dia Ju. Jadi Ju, cikgu nak ucap terima kasih banyak-banyak lah. Untuk pengetahuan Ju, program ini 6 bulan. So kalau Ju adalah penceramah pertama yang saya jemput, jadi Ju boleh rasakanlah begitu suksesnya Ju dalam industri inilah. Alhamdulillah, terima kasih cikgu. Jadi daripada sudut penghargaan, cikgu selalu follow Ju dan cikgu selalu buat contoh Ju kepada agensi cikgu lah. Jadi satu orang yang menghadapi laluan yang sangat sukar, diuji oleh Allah, dan Ju sangat sabar. Dan sabar itu dah tentunya manis di penghujungnya lah. Sekarang ni cikgu lihat Ju merasakan kemanisan setelah bersusah payah dan juga setelah melalui
pahit getir pengorbanan yang lepas. Jadi untuk pengetahuan semua, Ju ada goal yang sangat hebat. So 2020 ni nak jadi MDRT yang pertama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua dia nak bawa keluar, saya tak pasti model GLC ataupun GLA. GLC ya? So tahniah. Yang Allah. ketiga dia dah memiliki rumah kedua. Jadi betul. kalau detail itu cikgu tahu, so maksudnya cikgu sangat follow Ju lah. Terima kasih, Jadi cikgu. okey. So apa yang cikgu nak tanya, Saiful tak beritahu. Cikgu duk kali dia ni tengok. Okey. So sekarang ni macam mana Ju mengekalkan istiqomah itu untuk mencapai satulah goal setting yang Ju sendiri tetapkan. So mungkin ada nak beli rumah ketiga, kemudian nak beli Mercedes, kemudian nak jadi MDRT, dah tentu pelbagai kekangan. Nak memastikan Ju sentiasa dalaman itu sentiasa termotivasi tu, rahsia istiqomah yang Ju miliki tu boleh kongsi dengan kita. Okey, terima kasih cikgu atas soalan tu, dan saya rasa soalan tu wow kan. Untuk pastikan kita ni istiqomah dalam apa yang kita buat kan, kita kadang-kadang saya pun tersasar daripada apa yang saya plan, apa yang saya rancang. That one is a normal, kita manusia biasa kan. Tapi saya sentiasa bercakap ataupun saya sentiasa bercakap apa yang saya nakkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling saya. So itu antara mungkin tips yang saya boleh sharekan. Saya sentiasa bercakap apa yang saya nak kepada orang-orang sekeliling saya. Macam saya bagi tahu pada leader saya, especially saya bagi tahu pada keluarga lah, pada mak dengan adik-beradik. Saya selalu cakap, bila saya pergi rumah mak saya mesti cakap, mak Kak Long nak jadi macam ni, Kak Long nak macam ni, mak tahun depan Kak Long mesti nak keluar macam ni, mak kena doa tau, mak kena doa tau. Saya keep on cakap tentang apa yang saya nak buat. Jadi bila benda tu sentiasa dilagu-lagukan, benda tu yang akan menjadikan dia terpasak dekat kita punya minda, dan dia terus menusuk ke kalbu untuk kita dapat apa yang kita nak. So macam lagi satu, saya memang orang yang buat dream board lah, yang memang tengok dream board tu hari-hari. So jadi dan selalu tengok orang-orang yang positif macam tu lah. And saya lagi satu, bila kita dalam grup dalam grup, tak kira lah dalam grup agensi sendiri ke ataupun macam kita ada dalam grup Zurich kan, 1314, KL Dream Force lah dan sebagainya, you kena sentiasa menjadi orang yang memberi motivasi kepada orang lain juga. Maknanya kena ada support juga dalam grup. So bila you pun get attached dalam grup tu, itu antara faktor juga untuk you kekalkan you punya momentum untuk you buat bisnes ni. So kadang-kadang bila kita dalam grup kan, orang lain duk post apa, kita diam je lah. Tapi cuba you sama-sama, bila ada orang yang close case ke, bila ada apa-apa yang leader bagi tahu ke, you jawab. Jadi you bersama-sama dengan hala tuju agensi, hala tuju company, dan nanti orang lain juga akan bersama-sama dengan hala tuju you. So jadi itu akan memberi impact yang sama lah. Maknanya kita saling memberi kekuatan, ataupun kita kena jadi seorang yang energy giver. Tak semestinya sekarang kalau you belum berjaya tak berjadi energy giver. So jadi benda tu lah yang membuatkan kenapa saya berada dalam industri. Contoh masa mula-mula PKP ni nak share sikit. Masa mula-mula PKP, saya rasa dalam 3 minggu saya bodoh gila, tak tahu nak buat apa. Saya macam blur sebab saya jenis orang yang keluar hari-hari tau. Ada appointment ke, tak ada appointment ke, saya mesti keluar. Jadi 3 minggu pertama masa PKP 18 hari bulan 3, saya blur gila. Saya duduk rumah, apa saya buat? Saya makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur, tengok cerita Korea. Saya tak tahu tak tahu nak buat macam mana. Saya macam blur gila. And then macam Korea sikit. Ya, lepas tu kan saya fikir, tak boleh ni, sebab saya nampak dalam grup 1314, saya nampak dalam KL Dream Force, orang semua dah start submit case. Saya tengok sini, orang ni semua dah submit case, macam mana diorang buat So jadi saya mencari cara macam mana saya nak startkan balik momentum untuk saya bekerja dalam time tengah PKP ni. Jadi saya bermula dengan buat live. Kalau perasan saya start dengan live. Jadi bila saya cari momentum buat dengan live, dekat situ saya dapat. So sebenarnya apa yang saya nak sampaikan, you kena cari apa yang boleh membuatkan you rasa teruja untuk bermula. Apa-apa pun boleh. Dengan masakan ke, dengan you buat apa-apa ke, you buat je. So jadi saya bermula dengan tu, alhamdulillah saya dapat momentum tu selepas 3 minggu PKP.
sampailah ke hari ini. Momentum saya memang tengah bagus gila sekarang. Dan saya Alhamdulillah, syukur. dan bila saya tengah ada momentum yang bagus, saya tak keep seorang-seorang. Saya akan bagi kepada orang lain pula. Jadi saya macam contoh hari tu, ramai kawan-kawan kita blur, tak tahu nak buat macam mana bisa. So saya buat satu video, saya share macam mana phone script. Jadi saya bagi, saya blast. Jadi orang dapat, ada yang keluar. Jadi itu, that's how I cari momentum. Bila kita ada momentum yang bagus, kita spreadkan kepada orang lain. Ya, betul. Video yang Ju buat ni, yang live video tu, cikgu ada share dalam ni, cikgu ada share dalam grup FB cikgu. Dan sebenarnya ia juga menjadikan rujukan panduan cikgu juga. Cikgu pun blur. Jadi cikgu tengok, Ju buat ni betul juga. Jadi tengok sebenarnya pahala yang percuma yang kita dapat lah. Apabila kita berjaya, kita membantu orang lain juga untuk berjaya. Dan kita pernah satu ketika dahulu kita melihat orang berjaya. Hari ini sebenarnya orang banyak melihat Ju berjaya. So jangan teruskan usaha baik, saling rangsang merangsang lah. Okey, satu yang cikgu nak tanya, ni ada kat mana Ju? I dekat luar, tadi sebab ada appointment, so I dekat luar. Oh, terima kasih banyak. Dalam sibuk-sibuk pun boleh bersama dengan kita. Boleh. Sebab kalau apa? nampak tu saya dekat kawasan kedai-kedai tapi semua dah tutup dah. Oh. Okey, tak apa, teruskan cikgu. Okay, so macam mana yang pertamanya premium size 5 tahun dahulu, so berbanding dengan 5 tahun sekarang premium size. Kemudian yang kedua market segment kita, dulu 5 tahun dulu market apa yang Ju buat, dan sekarang ni setelah 5 tahun apa market yang Ju dah tap dan market baru, macam mana Ju naikkan premium size. So macam mana Ju dapat kat market baru, soalan ni banyak ni. Jadi harap Ju boleh fahamkan sebab ada yang orang lama dia stuck. Dia stuck dengan natural market. Dia stuck dengan segmen market dia yang sendirilah. So macam mana Ju tukar daripada premium 100 jadi 200 jadi 300 dan seterusnya lah. So boleh Ju share sikit. Okay, saya bermula tahun 2015 tu memang kelakar gila lah sebabnya kata for the sake untuk ada kes apa semua kan, saya buka RM50, RM60. So memang kecil-kecil je. Tapi bila time by time kita belajar, pergi kelas, so kita ada ilmu, jadi kita makin berani untuk pergi kepada premium yang besar. So jadi just start daripada RM50, RM60 jadi RM100, lepas RM100 jadi RM1.5. So bila pergi kelas lagi, tambah lagi. Jadi bila kita ada ilmu tu, dan ilmu tu kita praktikkan, jadi Ju dah tak takut dah sekarang untuk buka berapa pun premium. Sebab saya dah tukar saya punya mindset, saya hanyalah agent, saya bukan agent come client. Jadi saya adalah consultant, saya adalah advisor. Jadi bila saya jumpa klien saya, tak kisahlah prospek tu kaya ke, prospek tu gaji berapa ke, dia prospek tu besar macam mana pun, saya datang dengan cara untuk selesaikan ataupun untuk cadangkan kepada dia apa yang boleh dia adakan dengan pelantar kaful. Jadi saya akan buka je idea, kalau idea tu kita kira RM2,500 lah. So saya tak pernah lagi nak rasa macam takut dia ni mampu ke tidak. So jadi saya akan bagi tiga pilihan. So idea, option 1 ataupun option 2. So lepas tu sepatutnya ejen-ejen yang lama yang dah ada existing client, sepatutnya bisnes ni sepatutnya lagi mudah. Sebab dalam bagi saya mudah maksudnya itulah kenapa kita kena ada engagement juga dengan existing client. And you, okay, mungkin dalam ni ada ejen yang dah lama kan. So mungkin besok ke lusa ke minggu ni you boleh buat sesuatu bagaimana. You call balik semua existing client you. You update dorang punya portfolio. So yang mana klien yang dah lama tu, Ju hari tu buat macam mana Okay, Ju call dorang, update dorang punya polisi. Lepas tu bagi tahu apa coverage, nanti dia mesti cakap lupa lah kan. Lepas tu update dia punya nomini, ada tak nak tukar nama nomini. Okay, lepas tu dia kata tukarlah apa benda, kita buatlah penukaran. Okay, I nak update dengan you, setakat hari ni you dah 5 tahun dengan I, you punya cash value dah ada banyak ni. I ada cash value ke? So I print PDF yang dia punya investment link punya fund tu. Okay, ada satu klien I tu dia punya polisi ada 4, so total dah ada 10,000 lebih. Dan dia sangat terkejut. So bila dia sangat terkejut, that is the best time for you to offer another portfolio pada dia. So I cakap dengan dia, Mar,
I cakap dengan dia, Mar, sekarang ni you tengok dalam masa 5 tahun you ada polisi you, husband dengan anak-anak. So you punya cash value dah ada dekat 10,000. So which is duit ni kalau you emergency lah. Tapi I'm not advise you keluarkan sekarang. Just in case in future. Kalau you nak ada emergency nak pakai, at least you ada backup dekat sini. But then cuma I risau sekarang, cash you memang tengah accumulate. Tapi bila I go through balik you punya portfolio, you punya coverage CI hanya ada 400,000 lah, Mar. I'm so worried lah bila I tengok keadaan COVID-19 ni. So 400,000 I takut macam tak cukup untuk you. Sebab kita tak tahu apa cost yang makin meningkat ni kan. So I rasa I nak cadangkan pada you, you tambahkan lagi at least 200 ke 300,000. Jadi at least you ada more than $500,000 untuk you punya coverage CI. So what say you? Oh, I cakap terbaik macam tu lah. Yang ni idea yang sangat baik untuk projek cikgu. Yes, so that's why. Ni terbaik lah. So that's why you sepatutnya ejen yang lama yang dah ada polisi. So this is the best time dalam masa-masa PKP ni you call them dan update diorang punya portfolio. So jadi insyaAllah percayalah cakap saya, you mesti akan dapat case daripada situ. Tak kisahlah besar atau kecil tapi definitely you mesti akan ada case. InsyaAllah. Sangat terbaik Ju. So yang ni point yang sangat besar pada cikgu. Dalam banyak-banyak tadi tu pun semua besar belaka. So ini akan cikgu tekankan dalam projek 2000 cikgu lah. Okey, yang terakhir daripada cikgu. Okey. Yang terakhir daripada cikgu, kenapa Mercedes? Okey, saya ni memang daripada orang yang biasa-biasa. Saya memang keluarga pun tak berapa nak senang. Jadi saya ni memang daripada dulu saya dikelilingi dengan kawan-kawan ataupun orang-orang yang memang alhamdulillah lah Allah memang letakkan saya pada orang-orang yang macam ada berjaya-berjaya macam tu kan. Dulu saya selalu berimpian tau. Saya kata bestnya orang tu. Dan saya memang suka kereta Merc ni dah lama. Jadi saya bukan nak compete orang tu pakai apa. Saya hanyalah untuk memuaskan apa yang saya inginkan. It's added value kepada apa yang saya nak. Jadi saya sangat jelas dengan apa yang saya nak. Saya tak kisah orang tu kata BM lagi bagus kot. Mungkin Audi lagi bagus kot. I really don't care what other people say. Tapi I nak apa yang I nak. So jadi I nak Merc. Itu adalah satu kepuasan untuk saya dan saya nak itulah. Macam itulah. Terbaik lah. Cikgu doakan Ju milikinya. Kerana Mercedes ni designer dia, engineer dia, 10 orang akan bekerja untuk sebiji kereta. Untuk menghasilkan satu biji kereta. Jadi orang yang paling hebat, engineer yang paling hebat memikirkan kenderaan kita lah. Dan okey. Itu ilmu tu saya baru tahu. Untuk Ju juga, 5 ekor lembu diperlukan untuk menyiapkan seat sebiji kereta. Mercedes tu nak kena pakai 5 ekor lembu. Dia punya kulit lembu tu baru 5 ekor, baru boleh siap seat Mercedes tu lah. Jadi itu satu kebanggaan lah. Jadi kita beli Mercedes dapat 5 ekor lembu juga. Alright. Okay Ju. Alright. Terima kasih cikgu. Terima kasih banyak. Alright. Okay. Jadi Ju, sebelum cikgu serah pada AM Saiful, cikgu nak ucapkan terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Sama-sama. 1 jam 5 minit. Jadi mudah-mudahan apa yang Ju kongsikan boleh kutip di akhirat sebagai jariah kita. Sebagai berkongsi dengan ni Muhammad Anwar Agency. Cikgu doakan Ju berjaya dunia akhirat dan Ju juga doakanlah kami untuk kembali sama-sama mendoakan kembali kepada Muhammad Anwar Agency yang sebenar lah. Muhammad Anwar Agency sekarang ni dah teruk gila. InsyaAllah sekarang ni dalam usaha lah. Jadi sama-sama kita berjaya. Terima kasih banyak Ju. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Alright, itulah. So saya rasa terima kasih JA. Saya pun risau tu tengok JA di situ tu. Saya sama-sama tolong hintai apa yang kat belakang tu. Kan? Ramai tak ada apa. Tak ada apa itulah. Okay, so terima kasih JA, sesi yang bagi saya perkongsian yang sangat-sangat bermakna bagi kita di Muhammad Anwar Agency ni. Sejam 5 minit, masa rasa macam sekejap sebenarnya. So apa yang boleh kita simpulkan lah JA, sebenarnya yang pertama mindset. Betul tak JA? Mindset kita. Mindset kita yang menentukan kita siapa. Mindset kita kata nak pakai Mercedes tu kena pakai Mercedes lah, 5 ekor lembu lah. Kan? Tak kisahlah. Kan? Mindset juga yang kita kata kalau klien tu siapa pun kita mesti
bercakap sebagai ejen takaful. Betul. Dan apa yang tuan-tuan tengok tadi sebenarnya banyak-banyak perkara yang GA cakap, dia tak cerita pun tentang produk. Semua sales idea sebenarnya. Buka fikiran. Jadi cerita buka fikiran ni senang. Sama-sama kita doa pada Allah, jangan keringkan liur kita. Jangan bagi krem mulut kita. Gemuk tak apa. Gemuk tak apa PKP. Tapi jangan bagi gemuk sampai tak boleh buka mulut. Ada orang gemuk tak boleh buka mulut kan. Gitu kan. So saya sekali lagi yang tu lah yang boleh kita rumuskan. Yang last sekali saya ucap terima kasih pada JA bagi pihak Muhammad Anwar Agency, bagi pihak semua kawan-kawan saya. Kami sangat-sangat rasa berbesar hati. Berbesar hati kerana JA dapat ruangkan masa dalam situasi yang kan saya pun risau sebenarnya tengok tu. Terima kasih JA. Hanya Allah saja yang dapat membalas budi baik JA. InsyaAllah kalau panjang umur company buat event, kita jumpa di Kuala Lumpur lah. InsyaAllah. Saya doakan semoga projek Cikgu Anwar untuk 6 bulan 6 bulan. 6 bulan. Okey, untuk 6 bulan dan kepada semua yang join program ni, buat sehabis baik. Kita tak boleh kontrol result tapi kita boleh kontrol apa benda yang kita boleh buat. So you buat perkara yang you perlu buat. You jangan fikir benda yang you tak perlu. So jadi insyaAllah kalau you betul-betul ikut seperti apa yang diberi daripada leader grup Cikgu Anwar Nordin, insyaAllah you pasti akan berjaya dengan misi yang Cikgu Anwar nak buat sekarang ni. InsyaAllah. Thank you. Terima kasih JA. Terima kasih. Terima kasih. Okey tuan-tuan, so itulah tadi sesi kita bersama JA. So JA pun saya ingat nak balik tu. Saya pun ingat. So JA So boleh jadi boleh saya minta izin mengundurkan diri? Boleh. Boleh. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak Jo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidilfitri Wazir-Wazir daripada JA. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Okey. Nanti dulu Kak Ju, nanti dulu. Kenapa? Oh, you nak ambil gambar nanti bagi I posing, okey? Okey. Seorang snap. Sabar. Okey, siapa nak snap? Okey. Cikgu jangan cakap bagi JA besar. Cikgu stop. Kalau kita mute, baru JA akan keluar. Semua orang mute. Siapa yang nak snap? Cikgu pun snap. Okey, cakap 1, 2, 3 tau I nak posing. Sekejap. Saya screenshot.